Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Iqbal dalam Cerita Kotak. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah-kisah seram. Cerita ni aku dapat dari pelbagai sumber, aku share dekat Google dan aku sampaikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, kepada anda yang belum subscribe kita punya channel, anda boleh subscribe channel Cerita Kotak. Jangan lupa tinggalkan like dengan komen. Okey? Jadi kita mulakan dengan cerita yang pertama. Alright, cerita yang pertama ni aku dapat daripada laman web fiction Shasha yang diberi nama Rumah Sewa. Kisah ni menceritakan tentang seorang pelajar yang bernama Amir. Aku bagi nama dia Amir. Sepanjang tempoh pengajian dia, hanya 4 kali sahaja dia tinggal dekat dom yang disediakan dekat tempat pengajian itulah. Dan dia memang dikategorikan sebagai budak rumah sewa. Dan setiap kali tukar SIM, dia akan bertukar rumah sewa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, termasuklah rumah sewa dia yang last ni. Untuk pengetahuan semua, rumah sewa yang tempat Amir tinggal pada masa tu merupakan sebuah rumah yang didiami oleh nenek yang berusia 70 tahun. Nak cakap pasal luas, memang luaslah. Manakan tidaknya dekat belakang rumah tu ada pokok pisang dan ada lagi tanaman-tanamannya lain yang ditanam oleh tuan rumah tu. Dan sebenarnya rumah ini masih didiami oleh tuan rumah tu sendiri. Maksudnya Amir ni tinggal sebumbung dengan tuan rumah tu lah. Boleh tak nampak gambaran dia macam mana? Amir dan 2 orang rakan dia memilih bilik yang berada di tingkat bawah dan 2 orang lagi rakannya memilih bilik yang di tingkat atas. Tapi mereka masih berkongsi satu toilet yang sama. Means mereka masih lagi merasa aura asrama because setiap pagi mereka akan berebut bilik mandi lah. Rutin Amir dan kawan dia ni masih sama seperti di asrama, cuma mereka ni perlu naik bas untuk pergi ke tempat pengajian dan di sebelah petang pula mereka akan pergi ke kedai makan dulu untuk tapau makanan sebelum mereka balik ke rumah sewa lah. Setiap malam mereka akan duduk di rumah sahaja because mereka ni bukan jenis yang suka keluar malam tau. Dan kadang-kadang mereka akan lepak di dapur sambil tengok TV. Dan selalu jugalah tuan rumah tu yang nenek tu tadi tu selalu juga join dia orang untuk tengok TV. Pada penglihatan Amir, nenek tu memang dah tua. Tapi nenek tu masih lagi mampu untuk bawa motosikal yang berclutch. Bukan yang tak berclutch, tapi yang pakai clutch untuk pergi ke rumah kawan dia. Tapi Amir endahkan je lah hal tu because tak ada pun kawan dia yang terfikir pasal benda tu. Dan salah seorang kawan Amir ni tadi mempunyai indera keenam. Maksudnya Abu ni tadi dia boleh tengok benda yang kita tak boleh tengok. Nak dijadikan cerita, satu malam ni tadi Amir dan Abu ni dia orang nak cuci pakaian tau. Dan mesin basuh tu terletak berdekatan dengan kebun pisang. Dan kita sendiri pun tahu kan, kalau kita cakap tentang pokok pisang ni, kita biasa kaitkan dengan benda-benda yang gaib, betul tak? Sedang sibuk Amir mencuci pakaian dia tu, tiba-tiba Abu ni datang menarik tangan Amir. Dan Amir ni pun ikut je lah ke mana Abu bawa sebab Amir pun tahu kebolehan Abu ni tadi. Dah sampai dekat bilik, Abu ni pun menggigil. Dan kawan dia lain pun cuba tenangkan Abu tu. Dia orang suruh Abu baca apa-apa saja surah yang Abu tu hafal. Amir ni pun melarang Abu untuk bercerita tentang apa benda yang Abu nampak dekat tempat tu. Because Amir pernah dengar cerita, kalau kita nampak benda tu, jangan cerita dekat tempat tu. Because kita tak nak mereka tahu yang kita nampak mereka. So, diorang pun tidur. Sedang mereka dibuai mimpi indah, tiba-tiba Abu ni pun menjerit. Dan rakan-rakan dia lain pun terkejut sebab dengar dia menjerit. Dan rakan-rakan dia cuba untuk tenangkan dia, cuba untuk kejutkan dia. Tapi Abu ni tidak memberi respon pun. Seolah-olah Abu ni berada dalam dimensi lain. Mereka ketakutan dan mereka buka surah dan mereka sambung tidur. Dan keesokan pagi Amir pun bertanya kepada Abu, apa benda yang terjadi semalam? Dan Abu pun menjawab, malam tadi aku nampak ada rama-rama putih yang terbang dekat siling kita. Dan seorang daripada rakan diorang ni pun menjawab, weh, kau tahu tak? Kita orang semalam buka ayat Al-Quran sebab takut gila doh tengok kau macam tu semalam. Pada cuti hujung minggu, rakan-rakan Amir ni pun balik dekat rumah diorang. Dan tinggallah Amir seorang dekat rumah sewa tadi. Sebab rumah Amir ni jauh dekat utara sana. Rumah rakan-rakan dia lain dekat area KL tu je. Dan malam tu Amir fikir semuanya akan jadi indah. Tapi sebaliknya, iaitu benda yang paling ngeri dalam hidup dia berlaku pada malam tu. Okey, nak dijadikan cerita pula. Pada malam tu Amir tengah nak siapkan dia punya tugasan dan tiba-tiba dia terdengar bunyi ketukan dari luar bilik dia.
Pada mulanya, Amir tak kisah pun pasal bunyi tu, tapi makin lama bunyi tu makin kuat. Dan bulu roma Amir pun berdiri sehingga kan dia ketakutan dan dia call girlfriend dia untuk teman dia sepanjang malam tu. Apa yang jadi pada malam tu, Amir diamkan diri saja sehinggalah kawan dia balik dekat rumah sewa dia orang. Pada suatu hari ni, dia orang baru balik di tempat pengajian dia orang dan dia orang ni terkejut sebab dalam bilik dia orang tu dipenuhi dengan helaian-helaian rambut. Tapi dia orang endahkan je sebab tak nak berfikiran negatif. Dan keesokannya pula, bilik dia orang dipenuhi dengan lendir-lendir seperti hingus. Dan pada malam tu juga, kawan Amir ni dia nampak satu sosok tubuh yang berdiri di tangga. Dan tanpa berfikir panjang, dia orang pun caw dari rumah sewa tersebut untuk cari hotel yang berdekatan. Sepanjang perjalanan, dia orang menggeletar dan sampai di hotel, dia orang mampu untuk tidur lena tanpa gangguan. Keesokan pagi, dia orang nak balik ke rumah sewa tu sebab nak siap-siap nak pergi kelas. Dan dia orang naik teksi untuk balik ke rumah tu. Dan masuk je dia orang ke dalam teksi dan dia orang pun bagi tahu hantar ke rumah sekian-sekian. Dan apa yang abang teksi terjawab, korang tinggal dekat rumah hantu tu ke? Jantung dia orang berdegup kencang sehingga kan dia orang ponteng kelas hari tu. Dan pada malam tu dia orang plan untuk tak nak tidur dekat rumah tu. Pada malam tu, dia orang plan nak tidur dekat rumah sewa kawan dia orang lain. Dia orang ingatkan dia orang dah selamat. Tapi rakan dia orang ni bagi tahu yang dia orang ni sebenarnya diikuti oleh seekor makhluk yang berlendir. Sepanjang perjalanan dia orang on the way ke masjid, lampu di sekitar dia orang tu buka tutup. Dan baru dia orang perasan, rupa-rupanya makhluk tu suka kepada Abu. Ustaz mencarankan mereka untuk tidak balik ke rumah sewa pada malam tu. Tapi dia orang ni balik juga sebab nak ambil barang dan ternyata pilihan mereka ni adalah salah. Kerana malam tu, Abu nampak ada satu susuk tubuh wanita yang memandang mereka dari pokok pisang. Tanpa berfikir panjang, dia orang pun caw dari tempat tu. Dan sepanjang perjalanan dia orang menuju ke rumah sewa kawan dia orang lain, Amir ni menelpon ayahnya sambil ketakutan dan ayahnya berjaya menenangkan Amir. Kerana semakin kita takut, semakin sukarlah benda tu untuk mengganggu kita. Dan sesampai saja diorang ni dekat simpang hotel, anjing-anjing dekat situ menyalak kuat. Padahal kereta diorang saja yang dekat situ. Dan setibanya diorang dekat rumah sewa kawan diorang pun tidur dengan keadaan yang ketakutan. Diorang diberi kelonggaran kuliah sepanjang minggu untuk balik berubat. Setibanya di kampung, ayah Amir ni pun memanggil ustaz untuk mengubat Amir ni. Dan ustaz tu pun bagi tahu sebenarnya yang makhluk tu suka kepada Abu. Dan Amir dan kawan dia seorang lagi tu sebenarnya kena tempias sahaja. Ustaz pun memberi air penawar untuk Amir minum dan mandi. Dan dia juga memberi ayat-ayat untuk Amir baca sebelum tidur. Kawan dia orang pun dirawat dengan cara yang sama. Cuma Abu saja yang dirawat secara mendalam kerana Abu adalah orang yang paling makhluk tu ini. Selepas seminggu dia orang di kampung, mereka mendapat tawaran untuk tinggal di asrama. Dan mereka pun gembira, itu pun kerana bantuan ustaz tu tadi. Diorang pun dijemput oleh ustaz tu tadi untuk mengambil barang-barang dekat rumah sewa diorang tu tadi. Dan mereka menyerahkan kunci tu kepada tuan rumah, iaitu nenek tu tadilah. Nenek tu tadi menangis kerana tidak mahu diorang tu pergi dari rumah tu tadi. Tapi tidak terkesan sedikit pun dekat hati diorang sebab ketakutan yang diorang alami selama diorang tinggal dekat rumah tu. Akhirnya diorang tidak lagi diganggu oleh benda-benda yang macam tu lagi. So macam itulah kisah pertama kita pada kali ini. So guys, aku harap korang dapat ambil pengajaran dari cerita ni. Kalau korang nak pilih rumah sewa tu, make sure rumah tu betul-betul bersih. Alright, kita move ke cerita kita yang kedua. Kisah kedua ni diceritakan oleh kawan kepada adik aku sendiri yang menceritakan kisah dia sewaktu dia tinggal di asrama, sewaktu dia form 1 dulu. Kisah dia bermula pada satu malam di mana semua student pada masa tu dah tidur dan tiba-tiba terjadi blackout dekat asrama dia orang. Dan kawan adik aku ni, aku bagi nama dia Kamal lah. Dan Kamal pun terjaga disebabkan oleh kepanasan. Pada mulanya dia plan nak tukar tempat tidur sebab nak cari tempat yang lebih sejuk. Selepas tu dia bertukar fikiran untuk hidupkan main switch yang berada dekat tingkat bawah sekali asrama dia orang. Untuk pengetahuan semua, kalau terjadi apa-apa blackout dekat asrama diorang, so diorang kena turun bawah untuk hidupkan main switch tu. Jadi si Kamal dia pun kejutkan salah seorang senior yang berada dalam bilik diorang. Tapi sini dia tu tak endahkan ajakan Kamal. Jadi Kamal ni pun
memberanikan diri untuk pergi ke bawah untuk hidupkan main Swiss. Sewaktu dia nak turun ke bawah, dia terpandang dekat satu ampaian yang berada dalam bilik dia orang. Dekat dalam bilik dia orang tu ada satu ampaian kecil untuk dia orang jemur baju. So dia tengok dekat situ, sekali imbas macam biasalah memang ada baju yang tengah tergantung apa semua. Dan bila dia tengok betul-betul, dia ternampak ada satu lembaga putih yang berambut panjang berdiri dekat situ. Kamal cuba untuk tenangkan diri dan cuba untuk tidur. Dan keesokan paginya, Kamal demam selama 2 minggu. Dan Alhamdulillah, selepas itu, Kamal tidak ada melihat apa-apa lembaga yang tergantung dekat ampaian itu lagi. Jadi guys, ini saja cerita kita pada kali ini. InsyaAllah pada masa akan datang aku akan sampaikan lebih banyak cerita seram kepada korang. Jadi kepada yang belum subscribe, anda boleh subscribe channel kami. Jangan lupa tekan bell notification supaya anda tidak terlepas dengan konten-konten baru daripada kami. Itu saja daripada saya Iqbal dari channel Cerita Kotak. Assalamualaikum dan stay safe semua.